Kek TV KPM. Okey, ini antara yang paling penting kepada semua calon yang berada dekat rumah. Okey, saya ingin kongsikan ada 2 tips kepada semua calon. Tips yang pertama ialah tips sebelum peperiksaan. Okey, sebab kita punya peperiksaan telah ditangguhkan daripada waktu yang asal kepada 18 Mei, bermakna masih ada masa dan ruang. Okey, sebelum peperiksaan ini, apakah tips yang calon perlu buat? Okey, untuk memastikan calon betul-betul bersedia. Okey, apa dia tips itu, Mira? Yang pertama, lakukan ulang kaji secara berfokus. Maksud fokus, maksudnya ialah di sini bila nak buat soalan, set masa. Mesti selesai dalam masa 30 minit. Kalau dia jawab satu soalan 1 jam, tak guna, Mira. Sebab satu soal calon kena jawab 2 soalan. 2 soalan itu 1 jam. 1 jam itulah untuk baca, 1 jam itulah untuk merancang. Betul. Dan 1 jam itulah untuk menulis ataupun menghasilkan jawapan yang tepat. Okey. Tips yang kedua, hormati ibu bapa. Okey, hormati ibu bapa. Yang ketiga, saya suka yang ketiga ni. Jangan sakiti hati cikgu. Hati cikgu ni dia sensitif. Dia orang kata sebab dia memang lama dengan pelajar. Betul. Kan. Kohort ini paling lama, Mira. Paling lama kami pegang. So jangan sesekali sakiti hati guru. Yang keempat, banyakkanlah berdoa. Kita dah berusaha. So jalan yang terakhir, kita bertawakal, mohon apa yang kita lakukan selama ini diberkati. Okey. Dan yang kelima, mohon kemaafan. Mohon kemaafan ni tak payahlah nak salam cikgu sebab kita berada di norma baru. Cakap cikgu, minta ampun, minta maaf. Halalkan ilmu yang cikgu bagi. Sebab itu antara tips yang perlu pelajar amalkan. Tengok hati cikgu ni sangat sensitif. Belum apa-apa lagi dia dah mula. Cikgu, dah sebab dah nak lepaskan calon-calon ni. Okey, kita pergi. Tips yang kedua ialah tips semasa peperiksaan. Okey, untuk kertas perakawanan ni adalah hari pertama, Mira. Hari pertama, lepas tu 1 jam je. Okey, tempoh pelajar ataupun calon untuk jawab adalah 1 jam. Di mana bila calon masuk sahaja dalam dewan peperiksaan tu, guru pengawas akan cakap, calon tidak dibenarkan keluar daripada bilik peperiksaan 30 minit yang awal dan juga 30 minit yang terakhir. Maksudnya, tak boleh keluar lah. Tak boleh keluar lah. Jadi sebelum tu nak pergi toilet ke, nak minum ke, nak cari kalkulator ke apa, mesti sebelum itu. Sebab memang kritikal. Masuk je tak pandang dah. Kiri kanan, memang itulah waktu yang diperuntukkan. Okey? Okay, kita tengok apakah tips masa peperiksaan. Okay, waktu peperiksaan yang pertama, bila calon dah duduk, pengawas peperiksaan dah edarkan kertas soalan di mana pengawas kata calon boleh buka kertas soalan. Okay. Baca semua soalan dengan teliti. Soalan tadi kita ada 3. Betul. Kena baca 3-3. Okey, baca ketiga-tiga, kemudian baru buat perhitungan. Yang manakah daripada 3 soalan itu yang boleh membantu anda memberi jawapan ataupun markah yang terbaik. Sebab pelajar kita ni, calon kita ni selalunya dia dah aim. Oh, kalau masuk perkongsian dia tak nak masuk. Kalau ini tak nak, kita tak nak macam tu. Kita nak pastikan calon baca keseluruhan soalan. Okey, yang kedua, pilih 2 soalan yang yakin boleh memperolehi markah tertinggi. Kalau kita bercinta, pandangan pertama itu adalah yang terbaik, kan? Betul. Jadi jangan tipu diri. Kalau rasa soalan nombor 2 dan nombor 3 itu yang terbaik, teruskan. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Okey. Yang ketiga, ingat, 1 soalan mesti selesaikan dalam masa 30 minit. 30 minit. Sebab tu tadi kita kata sebelum masuk ke dewan peperiksaan, buat latihan secara berfokus. Praktis tempoh masa tu. Okay. Yang keempat, tulisan mestilah kemas. Okey, dan nombor dan angka tu mesti jelas. Jelas maksudnya boleh dibaca, bukan
calon yang baca, pemeriksa yang baca. Nanti dia kata, cikgu saya boleh baca. Awak yang boleh baca. So tulisan itu mestilah kemas, okey, dan juga jelas. Okey, untuk tips yang kelima, mulakan setiap jawapan pada halaman baru. Boleh cikgu terangkan cikgu, macam mana cara nak menulis soalan pada halaman baru, tulis jawapan tu? Mira. Okey, dia macam ini. Saya bagi contoh ya. Baik. Ini adalah kertas awak, kertas jawapan calon. Katalah Mira pilih soalan nombor 1. Okey, Mira tulis soalan nombor 1, dah tulis sampai sini. Ada lagi ruang kan Mira? Betul. Okey, soalan nombor 2 Mira kata nak soalan nombor berapa? Saya letaklah nombor 3 cikgu. Nombor 3. So tips yang kelima tadi, jawapan pada helaian baru. Janganlah Mira tulis nombor 3 dekat sini Mira. Okey, kita akan guna helaian baru sama ada kertas baru ataupun belakang dia. Okey, kita akan tulis nombor 3. Okey? Lepas tu Mira pun mula tulis jawapan. Kadang calon ni bukan apa. Sebab soalan nombor 1 tu dia dah jawab sikit. Cikgu, sayanglah cikgu. Betul. Sayanglah. Tak payah sayang-sayang. Okey, sebab apa? Biasanya kita dah memang peruntukkan tu satu helai tu untuk satu jawapan. Tak payah nak sayang-sayang ya. Sayangkan markah awak tu. Betul. Biar kemas dan jelas. Cikgu, kalaulah andai katalah kan saya buat dekat soalan nombor 3 tu dekat halaman yang sama juga dengan nombor 1. Kat sini kan Mira? Macam cikgu sendiri dan juga pemeriksa mungkin kurang gemar melihat cara penulisan jawapan macam tu. Kenapa cikgu? Okey, sebelum saya jawab sebagai pemeriksa ke ataupun calon, cuba Mira bayangkan. Tempoh menjawab 1 jam kan? Betul. So, katalah Mira ada masa untuk buat semakan. Tiba-tiba jawapan nombor 1 ni Mira rasa salah. Kat mana ruangnya? Betul juga ya. Dekat mana ruangannya? Takkanlah Mira nak letak sini nombor 1 sikit, lepas tu kertas yang kedua sikit. Betul tak? Betul. Jadi kita sebenarnya prepare. Jika ada apa-apa yang berlaku, kita masih ada ruang. Itu yang saya selalu tekankan kepada calon lah. Jangan fikirkan pemeriksa ataupun cikgu. Awak kena fikirkan diri awak. Kalau awak semak, alamak salah. Sedangkan sini dah nombor 3 kan? Betul. Dekat belakang dah nombor 1. Macam mana tu? Betul? Jadi itulah nasihat saya. Kalau soalan tu nak tulis jawapan tu mesti pada helaian baru. Jangan nak sambung-sambung ya. Jangan sayang-sayang sangat. Okey, kita tengok tips yang ke-6. Okey, tips yang ke-6, sila tulis nombor soalan. Nombor soalan. Tadi Mira pilih nombor 1, pilih nombor 3. Tulis. Kalau Mira tak tulis nombor 1, tak tulis nombor 3, macam mana Kan. kalau kita nak makan pun kita kena cakap, Mak saya nak makan nasi. Cakap, Mak nak makan? Mak kata makan apa? Betul. Betul tak? Jadi kita biar jelas. Soalan yang kita pilih adalah soalan nombor 1 dan juga soalan nombor 3. Itu Mira yang pilih. Jangan pula calon dekat rumah pun, cikgu kata soalan nombor 1, nombor 3. Jangan ya, itu Mira yang pilih. Bergantung pada pelajar kan? Betul. Maksudnya cikgu untuk memudahkan kerja pemeriksa untuk menanda. Ya, betul. Okey. Tips yang ke-7, soalan teori. Soalan teori tadi kan, jangan abaikan. Itu yang diulang banyak kalilah. Jangan abaikan. Kenapa? Sebenarnya soalan teori itu adalah antara step untuk recall kesediaan pelajar sebelum nak jawab soalan pengiraan lah. Okey Mira. Okey, soalan teori jangan abaikan. Ya, jangan abaikan. Kenapa? Soalan teori tadi saya dah bagi panduan kan? Apa dia Mira? Kata kunci? Kata kunci dan penyataan. Bagus. Mira dah boleh jawab ni. Okey. Untuk teori, mesti ada kata kunci, mesti ada penyataan. Okey, kita... Boleh cikgu? Teruskan. Kita dah di hujung maksudnya cikgu. Ya, dah ada kita ucapan dah tu. hujung. Okey. Untuk semua calon yang berada di rumah, saya ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan dan selamat maju jaya. Maju jaya. Ada satu benda yang saya ingin tekankan kepada semua calon. Okey, iaitu lulus itu adalah kewajipan. Tak ada pilihan, wajib lulus.
cemerlang itu adalah pilihan. Wah. So, nak mana? Nak cemerlang cikgu. Nak cemerlang mesti nak love kan? So, tepuk dada, tanya hati, usaha. Masih ada masa lagi. Betul. Okey, peperiksaan kita tak, orang kata masih ada masa untuk awak perbaiki apa yang sepatutnya. Ya. Okey? Didik TV KPM